الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتقضى به الحوائج وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dikasihi dan hormati barisan kepimpinan Masjid An-Nur Teluk Ipil, khususnya tuan-tuan imam, para ketua masjid, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia dan berkat ini dapat kita sama-sama lagi memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita main masjid, kita di antara insan-insan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah satu benda yang kita sendiri mau sebenarnya, tapi Allah pilih kita untuk dapat mai ke masjid ni, dapat buat ibadat. Allah pilih kita. Mudah-mudahan Allah sentiasa memimpin kita untuk menjadi manusia yang sentiasa ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Allah pimpin jawarih kita, Allah pimpin anggota badan kita, Allah pimpin hati kita untuk sentiasa ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Kerana nilai manusia ni ialah sejauh mana dia beriman dan beramal soleh, sejauh mana dia bertakwa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita nak rebut maqam orang bertakwa ni, maka jalan-jalan yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terbentang luas pada kita. Kita pilih sendiri mana yang kita nak, jalan mana. Kita pilih jalan ke syurga, mudah-mudahan Allah akan masuk kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pilih jalan ke neraka, maka jalan itulah yang akan membawa kita ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah pimpin kita, Allah bantu kita untuk memujahadah melawan hawa nafsu kita yang sentiasa ajak kita buat benda jahat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita sambung balik kitab kita, iaitu lebih dari 1000 amalan sunnah sehari semalam. Kita masih lagi bicarakan tentang solat sunnah dan solat malam. Kita sampai kepada bahagian C itu, ialah disunatkan kepada orang yang melakukan solat malam untuk berdoa. Maknanya
Bila kita bangun malam, disunatkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa yang oleh Nabi SAW itu kita dah baca sikit, iaitu Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ard wa man fihinna wa lakal hamdu anta nurus samawati wal ard wa man fihinna wa lakal hamdu anta malikus samawati wal ard wa lakal hamdu antal haqq wa wa'dukal haqq wa liqa'ukal haqq. Kita sampai tentu, makna kita sampai kepada pertemuan ataupun perjumpaan kita dengan Allah Ta'ala tu sebenarnya. Makna kita semua ni bila bangun di padang mahsyar nanti akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mana pertemuan Allah ni benar. Kita kena yakin satu masa nanti kita mati, masuk alam barzakh, dan bila kita bangun di padang mahsyar nanti kita akan berhadapan dengan Rabbul Tuhan, Rabbul Jalil. Tuhan kita yang selama kita sembah. Tuhan kita yang selama ni kita duk puji dia. Tuhan kita yang maha agung, yang maha hebat. Tuhan yang menjadikan syurga bagi mereka yang beriman. Tuhan menjadikan neraka bagi mereka yang kafir, yang kufur dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan pertemuan ini pasti akan berlaku. Dan kita pun nikmat paling besar, ya, bagi orang beriman, nikmat paling besar ialah bila mana dapat tengok wajhullah, dapat tengok wajah Allah Subhanahu wa taala. Semua kita nak tengok wajah Allah Subhanahu wa taala. Semua kita teringin nak duduk dengan Nabi SAW. Semua kita teringin nak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Semua kita hari ini tak mau sama sekali dihumbalan neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita sama sekali tak mau kita hari ini digolongkan dengan orang yang kafir dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tak mau bangun di padang mahsyar nanti digolongkan dengan Fir'aun, Haman, Qarun dan sebagainya. Kita tak mau. Sebab tu kita hari ni duduk atas dunia, duk buat amal soleh pasal apa? Pasal kita nak nanti bila mana kita bangun di padang mahsyar nanti, kita digolongkan sebagai bersama orang-orang yang baik-baik. Golongan yang kita mukhlishina lahuddin, golongan ikhlas, mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Golongan al-faizun, golongan yang beroleh kemenangan. Golongan yang akan duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pertemuan Allah Ta'ala benar akan berlaku. Cuma kita tak tahu bila lagi. Kita tak tahu, tapi pasti kiamat tu akan berlaku. Kiamat yang kata hari hancur alam ni pasti akan berlaku. Bila hancurnya alam ini, kita akan dihidupkan balik di padang mahsyar. Waktu tu kita akan bertemu Allah Subhanahu wa taala. Wa qaulukal haqq. Wa qauluka haqq, mana apa yang Allah Ta'ala sebut tu, apa yang Allah firmankan semuanya benar belaka. Kita dah baca Quran ada 30 juzuk kan, ada 114 surah. Kita baca Quran ni semua tu benar belaka. Sama ada benda-benda yang sebelum ni, yang sebelum ni, yang sebelum zaman Nabi Adam, zaman Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Yusuf, semua tu benar belaka. Apa yang Allah sebut dalam Quran semua benar belaka. Bagi orang beriman, kita tak boleh jadi macam mana afatuna minuna ba'dil kitab wa takfuruna ba'd. Kita tak boleh beriman dengan sebahagian kitab dan kita kufur, tak boleh. Batu bagi orang beriman, sami'na wa ata'na, dengar dan taat. Dia beriman, yakin dengan Allah, yakin yang firman Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana apa Allah sebut tu semua benar belaka. Tak ada satu benda pun yang tak benar. Sebab tu firman Allah Ta'ala tak boleh main-main. Tak boleh main-main. Tapi ada manusia akhir zaman ni, apa yang Allah firmankan tu dia main-main saja. Dia tak mau taat. Allah Ta'ala suruh semayang, dia tak mau semayang. Allah Ta'ala suruh bayar zakat, dia tak mau bayar zakat. Allah Ta'ala suruh jaga ahli keluarga api neraka, dia buat tak tahu, biar anak tak semayang pun tak apa, bini tak tahu aurat pun tak apa, diri dia sendiri pun dia tak jaga. Dia biar diri dia hari ni untuk Allah lempatlah neraka. Pasal apa? Dia macam tak yakin dengan apa Allah Ta'ala sebut dalam Quran tu. Macam tak yakin. Sebab yakin ni, bila kita yakin, kita akan beramal. Kita akan rasa takut, kita akan rasa gerun dengan apa yang Allah sebut tentang benda-benda yang menakutkan, tentang neraka dan sebagainya. Kita yakin. Sebab tu bila mana soal yang Allah firman dalam Quran semua tu benar belaka. Tak ada satu benda pun yang dikatakan bohong dan sebagainya. Bagi orang beriman, dia yakin. Tapi orang tak beriman, mereka seolah buat main-main dengan Al-Quran ni. Mereka ni ada penyakit dalam hati mereka. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka ni ada penyakit, Allah tambah lagi penyakit tu. Allah tambah lagi. Pasal apa?
Sebab tu kita tengok orang yang tak yakin Quran ni, dia buat main-main. Ayat Quran ni tentang arak, dia buat main-main. Tentang apa sajalah yang Quran ni buat main-main, dia seronok main-main. Soalnya tak yakin dengan apa yang Allah sebut. Tentang kiamat pun dia buat main-main. Tentang kematian pun buat main-main. Semua main-main. Pasal apa? Pasal dia tak yakin dengan apa yang Allah sebut. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi kita yang beriman, kita yakin, dzalikal kitabu la raiba fih. Inilah Alkitab, ini Al-Quran yang tidak ada keraguan bagi dia. Tak ada keraguan, sikit pun kita tak ragu, kerana kita tahu semua milik Allah Taala. Hudal lil muttaqin. Sebab tu Allah perkemah lagi apa? Hudal lil muttaqin. Ianya petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Orang bertakwa sahaja yang akan ambil Al-Quran sebagai petunjuk. Dia akan ambil Quran ini sebagai petunjuk. Tapi orang tak bertakwa, dia tak mahu Quran ni. Dia tak mahu. Dia kata Quran ni banyak benda tak kena lah. Dia ada saja alasan dia. Bagi orang beriman, dia yakin Quran ni totally from Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh sikit pun tak yakin. Tapi kita yang kadang-kadang kita ni jadi satu benda yang meragukan bagi kita. Ada ayat, ada ayat Quran macam ni, ada ayat Quran macam ni. Kita tak yakin, sedangkan Allah sebut dalam Quran tentang benda tu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wal jannatu haq, dan syurga juga benar. Syurga ni pasti akan adanya. Kerana kita tahu hidup di dunia ni ada dosa dan pahala. Bila kita mati esok, bila masuk alam akhirat, ada dua tempat Allah akan bagi kita pilihan. Bagi orang beriman yang bertaubat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang beramal soleh, tempat dia syurga yang terbentang luas. Syurga yang Allah Taala, jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Jannatul adnin yang sungai mengalir dalam dia. Hebat. Syurga yang Allah janjikan bagi mereka yang beriman. Tapi bagi mereka yang tak beriman, bagi mereka yang buat maksiat, bagi mereka yang kufur dengan nama Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka yang tak bertaubat dengan Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka yang syirik dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala kata apa dia? Allah Taala sebut tentang neraka yang kekal abadi mereka akan duduk. Neraka yang kekal abadi, yang mereka akan diazab dengan azab yang maha dahsyat. Yang tu neraka. Syurga ni jelas bagi kita beriman, kita yakin Quran cerita, Nabi sebut tentang syurga ni penuh dengan kenikmatan. Hari ni kalau kita Nabi sebut nisbah syurga ni, nikmat dia apa dia? Hari ni yang kita dapat satu nikmat dunia ni semua satu baru. Ada 99 lagi nikmat Allah sediakan bagi kita di akhirat esok. Kita nak bayar macam mana? Allahu akbar. Ma la ain ra'at wala udhun sami'at wala khatara qalbi bashar. Yang kata akhirat ni apa dia? Yang kata syurga ni apa dia? Mata kita tak pernah tengok nikmat tersebut. Telinga kita tak pernah dengar akan nikmat tersebut, punya nikmatnya, punya sedapnya nikmat yang Allah nak bagi di akhirat. Yang terlintas hati kita ni, wala khatara qalbi bashar, yang terlintas hati kita belum lagi nikmat syurga. Mana nikmat tak dapat kita nak bayangkan betapa hebatnya Allah nak bagi pada mereka beriman. Wa hurun ain, Allah nak bagi pada kita esok. Di akhirat esok Allah bagi syurga yang hebat pada kita, bidadari-bidadari yang hebat-hebat Allah bagi pada mereka yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bidadari yang mata luah, Allah sebut dalam Quran tu bidadari mata luah. Subhanallah, tak nak bayang macam mana hebatnya Allah bagi. Dan benda ni benar. Benar-benar pasti akan berlaku. Kita ya kadang-kadang tu rasa tak yakin. Sedangkan nikmat dunia ni kita rasa terlampau nikmat dah, terlampau lazat dah. Lazat dah. Sedangkan kita nikmat dunia ni tahu mana, kalau sedap pun sebentar nak lepas rengkung ni pun sedap tahu mana. Dia berkata durian apa nama musangking sedap, tahu mana sedap dia. Ada orang tak suka juga. Ada orang tak suka. Ada orang kata sedap musangking, makan tak tahu mana pun dia kata. Sedap lagi durian kampung ni dah. Sedap lagi durian kampung. Kita makan telan sedap. Tahu rengkung pun. Lepas tu duduk dalam perut kita sat pun. Kalau mana lepas tu nak pergi jamban dah, pergi tempat paling busuk, semua orang tak mau pergi. Tapi kena pergi juga. Itulah hakikat dunia, busuk, busuk. Tapi kita duk ligan sangat-sangat dunia ni.
Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka syurga ni kekal abadi. Kita yakin, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar masuk syurga. Kita doa apa? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, aku mohon padamu ya Allah redha-Mu dan syurga-Mu ya Allah. Dan kita pun doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Kita minta wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Allah, masuklah aku syurga dengan bersama orang baik-baik ya Allah, bersama orang baik-baik. Abrar, orang golongan yang baik-baik, orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala macam tu. Kerana kita yakin Allah la tukhliful mi'ad. Allah sekali-kali takkan mungkin janji. Kita ada mungkin janji macam-macam no? Janji mungkin ni manusia. Allahu akbar. Selalu kita mungkin janji Allahu akbar. Salah silap kita Allahu akbar. Banyak kita buat benda salah. Selalu kita kadang tersilap mungkin janji dengan kawan-kawan. Selalu Allahu akbar. Allah tak pernah mungkin janji. Maka syurga tu pasti. Wan naru haq, dan neraka juga benar. Benar. Yakin. Sebab tu beriman hari akhirat ni termasuk rukun iman. Beriman hari akhirat ni penting. Bila kata hari kiamat ni, hari kejar alam ni, beriman hari akhirat ni, maknanya kita yakin ada syurga dan neraka tu, yakin sungguh-sungguh. Yakin jazmul yakin. Bukan kata yakin sikit-sikit. Bukan ada zon, bukan waham, bukan syak. Yakin jazmul yakin, mana kita jazam yang putus, yakin yang putus dengan neraka ni. Kerat 18 pun kita yakin ada neraka. Mana kita yakin sungguh-sungguh. Tak ada kita rasa ada betul kan neraka ni. Kalau aku duk buat main-main atas dunia ni, kalau aku duk betul kan ada neraka ni, kalau aku duk buat ni so tak ada neraka lah macam mana kan kita. Kalau aku buat ibadat banyak-banyak tak ada syurga lah macam mana ni. Kan? Lari puluh nak kata buat dunia, buat kira-kira cerita dia, puluh dunia ni kaya dulu, halal haram buat dulu, cerita neraka ni cerita kemudian ni tak ada, kata ada tak mau. Tu tak yakin. Yakin apa dia? Hang abang macam mana pun hang main lah hujah-hujah mengatakan neraka tak ada, aku tetap yakin ada neraka. Aku yakin. Yakin kerana Allah Ta'ala sebut dalam Quran dah tentang neraka ni ada. Fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Jelas Allah sebut, takutlah kamu kat neraka, kerana neraka ni disediakan untuk siapa? Untuk jadi bahan bakar batu berhala dan manusia. Uiddat lil kafirin, disediakan bagi mereka kafir dengan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kita yakin sungguh-sungguh bahawa adanya neraka ni. Allah sebut dalam Quran dah. Mana boleh ragu. Kena yakin sungguh-sungguh adanya neraka. Dan kita minta pada Allah Ta'ala, minta jauh api neraka. Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, jauhkanlah aku dari api neraka ya Allah. Minta jauh sangat-sangat api neraka ni, tak mah. Sebab tu banyak amalan-amalan kita hari ni yang boleh menjauhkan kita dari api neraka. Banyak amalan, sembahyang contohnya. Semua tu amalan yang boleh menyelamatkan kita dari api neraka. Sedekah, semua tu amalan-amalan boleh menjauhkan kita dari api neraka, menyelamatkan kita dari api neraka. Berbakti pada ibu ayah, semua tu boleh menjauhkan kita dari api neraka. Buat baik pada makhluk Allah Ta'ala, tak kira lah manusia ke makhluk Allah, buat baik, tolong kan, semua tu amalan menjauhkan kita dari api neraka. Banyak. Kalau kita tengok amalan-amalan Nabi sebut, banyak amalan-amalan yang kita boleh buat untuk nak selamat kita dari api neraka ni. Kadang-kadang benda simple kita buat, benda kecil, tapi Allah pandang besar, Allah selamatkan kita dari api neraka. Subhanallah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi kata lagi, wa nabiyyu nahna haqq, dan nabi-nabi ni juga benar. Benda an-naba, naba ni kiamat. Naba ni kiamat, benda berita besar. Kiamat tu akan berlaku. Kiamat tu akan berlaku, pasti akan berlaku. Kita kena yakin. Sebab Allah sebut dalam Quran banyak. Idza waqa'atil waqi'ah, semua tu cerita kiamat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, tu semua tu cerita kiamat. Pasti. Dan kita paling bimbang ya kiamat kecil ni lah, no? Al-qiyamatus sughra ni, semua kita akan jumpa kiamat kecil ni.
Kiamat besar mungkin kita tahu panjang umur tak jumpa, dan kita tahu dan disebutlah hadis bahawa sebut orang-orang beriman ni Allah tak bagi rasa nikmat, rasa azab kiamat tu. Pasal apa? Pasal dahsyatnya kiamat tu. Sebab tu disebut dalam hadis Nabi SAW tentang kiamat ni hanya orang yang derhaka Allah Ta'ala yang akan rasa. Orang beriman Allah bagi mati awal dah. Allah bagi mati awal dah. Dan kita pun tak mahu jumpa kiamat ni. Cuma kiamat kecil ni kita takut dah. Minta kat Tuhan apa? Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, permudahkan, ringankan aku waktu saat sakaratul maut ni. Kita jumpa macam-macam dah orang yang nak mati ni, macam-macam keadaan dia. Yang kalau Allah beriman mati Allah permudahkan, mudah Allah permudahkan. Kalau kita kafir Allah Ta'ala bimbang kita, saat kematian kita tu mati yang mati su'ul khatimah, na'udzubillah min zalik. Dan benda ni pasti akan berlaku. Kiamat tu pasti akan berlaku. Kita mau ke tak mau pasti akan berlaku. Sebab tu soal kematian ni, soal kiamat kecil ni, kita bersedia lah tuan-tuan. Bersedia. Tambah kita dah mai umur lebih ni tuan-tuan, lagilah ya Allah. Sahabat-sahabat kita ramai yang tak ada dah. Ahli Qaryah jemaah masjid kita tengok pun ada yang meninggalkan kita dah. Ada sahabat-sahabat jiran tetangga kita pun tak ada dah. Ayah kita tak ada dah. Kadang mak kita tak ada. Kadang kita kematian isteri kita, kadang kematian suami kita, kadang kematian anak kita. Kita tengok dah benda ni berlaku depan mata kita. Dan benda tu hari ni kita tengok orang mati, esok kita pula orang tengok kita pula mati. Orang cerita, orang bulan WhatsApp, orang bulan dalam Facebook, orang abang kata dia ni meninggal dah. Allahu Akbar. Meninggal dah sahabat kita ni sekian. Dan kita bersedia tuan-tuan, bersedia. Bersedia kerana kita tak tahu bila nak mati ni tuan, tak tahu. Tak tahu saat kematian kita ni bila. Cuma kadang-kadang tanda-tanda tu ada, kita tak dapat nak kesan. Tanda-tanda tu ada. Orang tahu, oh patutlah dia 2-3 hari nampak pelik sangat, rupanya nak meninggal dah. Allahu Akbar. Kadang-kadang berlaku, kita cuma tak sensitif tengok benda tu. Macam tu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam al-haq. Dan Nabi SAW itu adalah benar. Allahu Akbar. Maknanya Rasulullah SAW ni benar. Nabi benar tuan-tuan. Bukan, kita tak boleh kata Nabi kadzab, tak boleh. Nabi pembohong dah ada. Nabi sadiqul masduq. Nabi ni benar lagi dibenarkan. Kalau zaman Nabi tak dilantik jadi Nabi lagi pun, orang gelak dia al-aminah, amanah. Benar sangat-sangat dah. Tiba-tiba ada manusia di akhir zaman ni kata Nabi ni pembohong. Hadis-hadis Nabi tak boleh pakai, dia kata. Allahu Akbar. Dia menafikan apa Nabi sebut. Dia kata Nabi pun manusia biasa. Dia kata Nabi pun boleh cakap bohong. Dia terlupa dah. Mengaji sifat Nabi ni, Nabi apa dia? Nabi ni fatanah, bijaksana. Nabi ni siddiq, Nabi ni benar. Nabi ni amanah, Nabi ni tabligh. Kita mengaji sifat-sifat Nabi ni. Tiba-tiba ada orang Islam kita hari ni yang dia seolah menyalahkan Nabi bila mana benda-benda tak kena berlaku pada dia. Dia menyalahkan, dia kata Nabi pun tak betul. Dia kata aku, dia mula dia buat perangai dia tentang benda-benda tak elok pada yang sedangkan benda tu kelemahan diri dia sebenarnya. Contoh paling mudah hari ni kes poligami kan. Orang kata Allah, dia kata nak poligami, Nabi pun tak betul poligami. Dia mula sedangkan dia yang buat tak betul, suami dia yang buat tak betul tentang poligami ni, tapi dia salahkan Nabi pula dalam bab poligami ni. Sampai ada orang kata Nabi seks maniak, dia kata Nabi apa, dia kata sampai bini berlambak-lambak. Dia kata kadang keluar mulut dia orang puan, orang kata apa, nak poligami nak ikut sunnah Nabi, bukan sunnah Nabi, sunnah babi. Dia kata macam tu. Kita Allahu Akbar, kata apa ni? Cakap kita tu merosakkan akidah sebenarnya. Bahaya sangat-sangat. Sedangkan Nabi ni benar. Nabi ni benar sangat-sangat. Nabi tak bawa ajaran yang menyewing. Nabi benar. Tapi ada manusia yang tak yakin dengan Nabi SAW. Wasa'atu haq, dan hari saat berlakunya kiamat tu benar akan berlaku. Saat berlaku kiamat, as-sa'ah. Saat mana hari kiamat akan berlaku pasti. Nabi tu benar, cerita apa yang Nabi buat tu benar, dan Nabi SAW tu benar. Tak boleh kita tak yakin. Dan yang kata apa, hari saat berlakunya kiamat tu benar berlaku, pasti akan berlaku.
Yakin tak yakin tu soal lain. Tapi kita yang beriman ni, kita beriman kepada ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib yuqimuna as-salah, kan? Kita beriman dengan benda ghaib, benda yang kita tak nampak. Syurga tak nampak, neraka tak nampak, nabi kita tak nampak, tak nak tengok nabi. Dosa, pahala tak nampak, semua tu benda ghaib, benda kita tak nampak. Cuma hati kita beriman benda tu. Allah kita tak nampak. Malaikat, siapa nampak malaikat? Tak nampak, kan? Kita tak tengok Quran diturunkan macam mana. Kita nampak rupa Quran macam ni dalam ni, kita tak tengok Quran turunkan macam mana. Kita beriman dengan ayat Quran, kita beriman dengan hari kiamat, kita tak tahu macam mana. Kita beriman dengan para malaikat Allah Ta'ala, kita beriman dengan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, kita beriman. Kita tak nak tengok nabi-nabi lain pun. Sebab tu soal iman ni soal penting, soal keyakinan, soal usuluddin, soal pokok agama kita. Tu tak boleh memeng. Soal dasar agama kita. Keyakinan ini kita kena mantap. Rukun iman yang 6 tu mantap sungguh-sungguh. Yakin sungguh-sungguh yang kita rukun iman 6 ni. Tak boleh kita tolak satu pun, tak boleh. Kena yakin sungguh-sungguh. Ni. Tapi kita kadang dia main soal-soal keyakinan, soal rukun iman ni berbelah bagi kita. Dia main orang goncang sikit, kita mula betul ke? Betul ke? Sungguh ke? Kita tengok Allahu Akbar. Tambah-tambah pula kita kata Allah Ta'ala ni maha mendengar, maha melihat. Allah Ta'ala ni maha mengabul hajat, aku doa tak makbul pun, dia kata. Dia main kadang-kadang. Allah Ta'ala ni kata tak pernah mungkin janji Allah Ta'ala ni akan mengabulkan doa kita. Tapi aku minta banyak lah, tapi Allah tak bagi pun, dia duduk main petikai macam tu. Jadi tu kan, orang yang iman lemah ni, dia kadang-kadang menyalahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia seolah-olah dia kata Allah Ta'ala lemah, Allah Ta'ala lemah. Sedangkan Allah maha berkuasa dari segala sesuatu. Allah Ta'ala maha berkuasa. Allah tak bagi tu ada sebab lah. Ada sebab-sebab. Kerana Allah tak bagi tu Allah sayang kita. Allah kata, kalau kita minta kaya contohnya, minta rezeki yang banyak, pada Allah Ta'ala minta duit banyak contohnya, Allah tak bagi pasal apa? Pasal Allah tahu kalau bagi tah kita mudarat lagi besar, takkan jadi aru biru, tak selamat kita. Allahumma lakal aslamtu, ya Allah ya Tuhanku, kita minta kita ni selamat, kita selamat. Kita minta ya Allah ya Tuhanku, bagi keselamatan pada aku ni Allah, bagi keselamatan pada aku ni Allah. Kita minta agar Allah selamatkan kita. Minta kita diberi keamanan. Kita beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aman tu kita beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita minta kita selamat. Kita duduk dalam Islam ni selamatlah. Islam ni selamat. Aslin taslam. Islam ni selamat. Sebab tu kita duduk Islam selamat. Sampai orang-orang kafir sendiri pun kadang terasa selamat dengan kita. Terasa selamat dengan kita. Baru ni bila mana abang ipar saya meninggal dunia, saya cerita kot, cerita tak? Bila abang ipar saya meninggal dunia, dia meninggal dalam keadaan dia orang berniaga kecil-kecilan. Bila berniaga ni, dia ada hutang dengan supplier barang dia ambil tu. Supplier barang dia ambil tu. Bila mana kita pun anak-anak masyarakat semua tahu, kata ayah dia ada tinggal hutang. Bila tinggal hutang, kita kata kita bayar hutang tu. Hutang yang bapa hangpa ni kita bayar. Kata abang ipar saya pi di tempat toke Cina yang abang ipar yang meninggal tu hutang, pi jumpa dia. Maka kira-kira hutang ada 5,000 lebih. Hutang tu ada 5,000 lebih yang tak bayar lagi lah. Lepas tu tanya siapa dia ni, kata ni saya punya yang meninggal tu abang saya, abang ipar saya, kata abang saya meninggal. Kami main nak bayar hutang, kata. Dia kata, wah Melayu macam ni, dia kata. Abang ipar saya meninggal Melayu Islam, dia kata Islam. Kalau Melayu banyak yang tak bayar hutang kan. Orang Islam ni dia kata Islam. Abang ipar saya dakwah lah dia, cerita tentang orang Islam ni hutang lebih berat, kena bayar, kata. Bila meninggal kena bayar, kena tak bayar nanti mayat tersiksa dalam kubur. Hutang ni tanggungjawab berat. Kalau tak bayar, orang mati syahid pun, orang mati mulia pun tak selamat, kata. Bagi cerita ada benar. Wah macam ni bagus Islam lah, nampak tak? Tunjuk kita Islam ni ada orang kata, ada orang tua-tua tanya, bila kita tanya ni,
Pakcik, hutang Cina tak payah bayar hutang kapiak, dia kata macam tu. Dia bagi betul senang sungguh. Dia kata hutang Cina tak payah bayar, orang kapiak dia tak payah bayar. Mana boleh? Tak kira lah hang kapiak ke apa, hutang wajib bayar. Ni ada orang bagi betul mudah, dia kata hutang Cina kapiak tak payah bayar. Sebab tu jadi kes dulu lah. Bila tuan-tuan ingat dulu Simpang 4 dulu ada kedai runcit banyak dulu kan, dah runtuh lah. Bila mati kedai tu dah runtuh habis. Ada orang makcik-makcik yang hutang-hutang Cina banyak tak bayar. Pasal apa dia kata Cina kapiak tak payah bayar dah. Tak boleh, Cina kapiak kena bayar. Pasal kita hutang dengan dia. Maka bayi pak saya berkata macam mana kalau hutang 5,000. Dia kata tak apalah macam ni dah, dia kata itu Adnan pun sudah meninggal dunia, you bayar 2,500 sudah lah. Tengok. Dia pun seronok nak benda ni dah. Bayar tu dia pun Allah, dia kata dia pun tak kata, dia kata Allah terima kasih banyak lah. Pasal bayar hutang. Sedangkan fikir tak boleh bayar lah benda ni. Kalau orang lain dia tak bayar dah. Tapi kita orang Islam ni meninggal kena bayar hutang. Jangan kita buat mudah-mudah. Sebab kita tahu hutang tu berat sangat. Tu cerita dia. Sebab tu Islam ni selamat. Kita Islam ni jaga sampai kecil-kecil perkara kita jaga. Sebab tu kalau kita ikut Islam selamat tuan. Buat rumah jiran tuan-tuan. Buat rumah ikut Islam selamat tak? Kita buat rumah tak boleh halang angin jiran. Tak boleh. Ini kita buat rumah, rumah jiran ni kecil, kita duduk rumah tinggi tu. Tak boleh. Hukum dia tak boleh. Tak bagi, syarak tak bagi. Kalau hang nak buat rumah besar-besar, hang pergi duduk kawasan elit, kawasan yang hebat-hebat tu. Ni tak. Buat rumah kawan tu dah kiri kanan, sampai angin apa tak masuk dah. Habis. Tu jaga. Tak boleh, syarak tak bagi macam tu. Kena jaga benda ni. Buat ayak, buat rumah, lepas tu longkang pituk rumah dia rendah. Longkang tu pituk ke dia semua, longkang ayak-ayak kita. Tu bila hujan kesian ke dia mandi ayak acak kita. Tak betul, Islam tak bagi macam tu. Jaga. Semua kena jaga. Ni. Sebab tu kalau ikut Islam selamat dah. Ikut Islam selamat. Macam tu. Wa bika amantu, dan kita beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman dengan Allah Subhanahu. Kita berserah diri kepada Allah taala. Kita beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman. Raditu billahi rabba, kita minta Allah redha, kita redha Allah jadi Tuhan kita. Kita beriman Allah sungguh-sungguh. Kita beriman Allah sungguh-sungguh. Mana kita yakin apa Allah Taala ni, kita yakin sungguh-sungguh, tak yakin sikit pun. Nak duduklah hati ni tuan-tuan, nak duduklah hati ni, Allahu akbar. Kita duk amal ni dia beriman Allah Taala, dia main duduk seorang-seorang lah, dia mula teringat hantu lah apa pula. Dia main macam-macam tuan-tuan. Saya mak saya ada dusun di belah 300 tu. Saya bawa seorang kawan saya ahli zikir. Ahli zikir ni dia pun suka khalwah. Khalwah, suka duk khalwat seorang-seorang duk pinat gunung cerai duk seorang-seorang zikir. Dia kata tempat ustaz ni syok dah, saya nak main zikir seorang-seorang malam-malam. Kita duk ingat kata seorang-seorang nak main malam-malam, kita nak pergi seorang-seorang kita rasa gerun, takut. Duk teringat macam-macam kan. Tapi dia seronok. Seronok nak pergi duduk seorang-seorang, duduk zikir, dengar ayat terjun bunyi, duduk zikir la ilaha illallah, dia rasa seronok, rasa lazat. Kita nak pula tak, Allah minta simpan lah, janganlah jadi apa tengah malam aku nak pergi Nabi sana pula lah, tak mau pergi. Pasal takut, dan hati kita ada lagi takut dengan benda makhluk ni. Ada takut ni. Sebab tu anak saya mengaji di pondok Syekh Zainal Asri, sebut biar di darsa atau jamak darul hadis. Syekh dia ajak tengah malam pukul 2-3 pagi pergi kubur. Saya terkejut itu anak saya pergi kubur pukul 2-3 pagi, kubur umi dia. Kata hamil mana ni? Pergi kubur umi Hai, pukul 3 pagi pergi mana? Syekh suruh pergi kubur kata malam-malam. Pasal nak latih buang sifat takut dengan makhluk. Memang sifat sunnah para sahabat, kita baca dalam sirah tentang Sayyidina Uthman bin Affan. Dia pergi malam-malam pergi kubur di Baqi', doa kepada Allah Taala, minta sangat-sangat dia jadikan kubur ni sebagai taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Memang macam tu sifat para sahabat. Depa tak rasa takut dengan benda dunia ni. Kita dak kan, Allahu akbar. Kena tayar pecah taman-taman depa masa teringat teringat tani depa kata kerah dia pula. Macam-macam dia main, macam-macam dia main. Sedangkan bukan kita bila kita takut dengan makhluk ni, makhluk tu takut dia berani kita itu ya. Kita takut dengan makhluk tu, ya Allah akbar. Tapi jangan minta jumpa lah kata, jangan minta jumpa, tak mau jumpa. Tapi jangan takut dengan makhluk-makhluk ni, jangan takut. Takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita cuba try tengok, uji tengok pian tak nak main cubaan ke apa benda dia nak main Allah, dia main ramah mulu ramah, dia mula start motor balik tak ID kata, tak ID. Allah akbar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Wa 'alaika tawakkaltu, dan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alaihi tawakkaltu rabbul 'arsyil 'azim, kan? Kita bertawakal kepada Allah pemilik arasy yang agung. Kita baca dalam ayat laqad tu, hebat. Kalau kita tengok seorang ulama Mesir bila mai musim Covid ni, penyakit ni, suruh kita baca sangat-sangat, baca apa? Wa 'alaihi tawakkaltu rabbul 'arsyil 'azim tu. Atau boleh baca dari mula pun tak apa. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu rabbul 'arsyil 'azim tu. Baca. Jadikan amalan kita. Amalan kita. Laqad ja' ni. Kalau boleh amalan sekali sembahyang baca, lagi baik. Jadikan amalan kita. Pada musim-musim wabak penyakit ni, tuan-tuan, Allahu akbar. Kena jadi satu amalan kita, dah baca wirid-wirid tertentu, doa tertentu, minta diselamatkan kita daripada wabak penyakit yang berbahaya ni. Suasana hari ni gawat juga ni, gawat. Tengok kawasan kita ni pun duk main macam-macam lah. SK baru di sekolah apa nama, tanah kebun kena lah. Tanah kebun kena. Sekolah Jaluk pada. Mana kawasan-kawasan saya ni banyak lah. Dan kuliah saya pun banyak dah stop lah ni. Itu Ustaz, kita rehat dulu Ustaz. Rehat dulu sebab duk takut tengok ni, tak apa Ustaz, tak apa, kita cuti dulu kata. Tempat makcik-makcik duk main ni, dia kalau kena orang muda ni, boleh gagal kalau orang tua-tua ni, Ustaz. Bahkan dalam grup saya mengaji, jom mengaji di rumah saya ni pun ada seorang kena. Dia sebut ya. Tapi dia tak mengaji lama dah lah. Tak mengaji lama dah. Dia tak mengaji, dia pun duduk main tu, dia tak main, dia sibuk kot tak main. Lepas tu dia hantar dalam grup saya tu, dia kata, Ustaz, sahabat kita nama sekian-sekian lah ni ada di Ipoh positif Covid. Kata, Allahu akbar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mana dia kena, dia engineer, kena, ya Allah tuan-tuan. Dia pak dia orang kampung saya, tapi dia tak duduk rumah saya, dia duduk tangan lain lah. Tapi cerita dia, Allahu akbar, kau ada dekat kita ni tuan. Jaga-jagalah. Bacalah amalan-amalan yang kita boleh jadikan. Contohnya ya amanal khaifin tu baca. Selalu lepas main baca, minta apa kita takut ni dijauhkan, diselamatkan kita, diselamatkan kita, diberikan kita pertolongan untuk selamat daripada penyakit ni, macam tu. Dan kita benda ni penghujung dia, kemuncak dia tawakal Allah Taala. Tawakal maknanya tak ada benda lain. Hari ni bila kita dah usaha ikhtiar dah, baca doa dah, dah buat SOP semua, kita jaga elok dah, nak jadi juga Tuhan Allah Subhanahu dah takdir nak kena kita penyakit. Maknanya tertulis di azali dah kita nak mati sebab Covid ni. Tertulis di azali. Kita dah ikhtiar jaga dah. Makan suplemen, doa pun jaga, baca dah, minta lindung macam-macam dah. Dan kita pun memang tak keluar mana-mana, tapi nak kena juga Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni buat mudah tak mau. Jangan buat mudah, jaga elok. Sebab tu saya kata kita jadikan amalan kita, baca amalan-amalan ni, buat amalan lah. Baca amalan-amalan. Banyak Syekh Fahmi Zamzam bagi amalan, Syekh Zainal Asri bagi amalan, banyak tok-tok kita bagi amalan untuk kita buat. Kalau tengok di Indonesia, dia suruh baca li khamsatun, kan? Tengok tak? Ada berkongsi dalam grup ni, li khamsatun utfi biha harral waba'il hatimah al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma ma' Fatimah, kan? Ada 5 perkara yang memadamkan kepanasan penyakit. 5 perkara. Siapa dia? Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua siapa dia? Sayyidina Ali bin Abi Talib. Yang ketiga siapa dia? Sayyidatina Fatimah Az-Zahrah. Yang seterusnya, yang keempat siapa dia? Sayyidina Hasan. Yang kelima siapa dia? Sayyidina Husain. Kita bertawassul dengan keberkatan mereka ni. Nanti saya hantar video tu, ada video tu, dia suruh amal. Ulama di Indonesia suruh amal. Bahkan jadi satu amalan Nahdlatul Ulama di Indonesia, beramal dengan doa ni. Masya Allah, subhanallah. Kita yang tak buat benda ni, tak buat. Sedangkan ulama-ulama doa amal di pondok-pondok, doa amal, doa-doa ni. Pasal apa? Doa ni mencegah daripada sakit penyakit, penyakit-penyakit. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ilaika anabna wa bika qasamtu. Dan kita nanti akan dibalik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semua ni akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita semua ni akan berhadapan dengan hujah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan berhujah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan bangkit di pada mahsyar nanti, dibangun di pada mahsyar. Allah akan soal jawab kita.
Yang mana kita tahu dalam surah Yasin tu, sebut dah, al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Hari itu lidah mulut kita dipatri oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang bercakap ketika itu tangan-tangan kita bercakap, kaki-kaki kita bercakap. Semua akan jadi bukti, saksi di atas apa kita lakukan di dunia ni. Apa kita buat di dunia semua saksi bukti. Semua kata ni, tangan kata tangan ni lah hari itu yang ambil rasuah. Tangan ni lah hari itu yang mencuri. Tangan ni lah hari itu buat maksiat sekian-sekian. Kaki ni bercakap akulah hari ini dulu yang pergi tempat maksiat sekian. Semua bercakap. Lidah waktu tu semua tak ada cakap apa dah. Mulut cakap, mulut tak cakap, mata bercakap, hidung bercakap, telinga bercakap. Allahu Akbar. Semuanya berhujah depan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kepada Allah lah kita akan berhukum, ya. Wa ilaika hakamta wa antal muqaddimu, dan Allah lah yang awal, Allah yang awal, maknanya Allah alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Allah berhukum dengan hakim. Allah Ta'ala yang hakim yang maha adil. Bukankah Allah tu hakim yang maha adil? Allah Ta'ala ni cukup adil. Allah suruh kita berlaku adil. I'dilu aqrab lit taqwa. Berlaku adillah kamu kerana ia hampir dengan taqwa. Dan kita yang beriman ni yakin benda ni. Sebab tu kita, Allahu Akbar, nak kena berlaku adil dengan manusia. Kita nak berlaku Allah, kita nak di hadapan Allah itu kita yakin kita akan dihukum dengan adil. Kalau atas dunia ni kita dihukum dengan tak adil, di akhirat itu kita akan dihukum dengan adil. Itu dia. Yang kita kena yakin sungguh-sungguh tuan. Sebab tu janganlah dia buat benda tak elok ni. Itu ya. Kalau terbuat juga, cepat-cepat istighfar, minta ampun. Astaghfirullahalazim, astagfirullah, aku ni jahat ya Allah, minta ampun ya Allah. Aku ni minta ampun kamu ya Allah, aku dosa banyak ya Allah, aku buat macam ni, awaklah aku jadi macam ni ya Allah, tolong ampunkan aku ya Allah, minta ampun. Itu kunci dia. Mana kunci minta ampun dengan Allah Taala. Kullu bin Adam khata'un. Setiap anak Adam ni pendosa. Wa khairu khata'iyat tawwabun. Dan sebaik-baik pendosa tu ialah yang paling banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu, yang bertaubat kepada Allah Taala. Semua kita tak lari dari dosa ni. Memang kita tahu kita banyak dosa Allah Taala. Dan kita minta ampun sungguh-sungguh Allah Taala. Selalu muhasabah kita. Kenang zaman muda kita, Allahu Akbar, macam-macam maksiat kita buat. Ada di antara kita yang biasa minum arak, ada di antara kita yang biasa main judi, ada di antara kita yang terlibat dengan riba, ada di antara kita yang tak semayang, yang Allah macam-macam nak sebut. Rasa malu Allah Ta'ala ni, rasa ya Allah, neraka mana lah kau nak lempak aku ni ya Allah. Kalau kenal macam tu, selalu muhasabah diri tuan. InsyaAllah Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penerima Taubat. Allah nak dengar rintihan kita yang berdosa ni, minta ampun ni. Dan Allah lah yang awal, wa antal muakhir, dan Allah yang akhir. La ilaha illa anta, dan tiada Tuhan melainkan engkau ya Allah. Mana tak ada Tuhan yang melainkan engkau. Allah lah Tuhan kita yang kita sembah. Tak ada Tuhan lain kita sembah melainkan Allah lah Tuhan yang kita sembah. Kita jazam dengan seluruh hati kita, kita tak sembah benda lain, kita sembah Allah Subhanahu wa taala. Sembah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita maksudkan hari ini Allah lah Tuhan kita. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Kita hari ini nak engkau lah aku maksudkan ya Allah hati aku ni. Hari ini tak ada benda lain hari ini. Maksud dunia ni tak. Yang aku maksudkan hanya engkau ya Allah. Kita minta dah. Dan redha engkau lah yang aku pinta, aku mohon, aku cari ya Allah. Minta Allah redha kita tuan. Minta Allah redha. Kalau Allah redha tuan, tak ada benda lah melainkan syurga Allah nak bagi kita tuan. InsyaAllah mudah-mudahan kita menghayati doa ni. Kita bangun malam, kita baca doa ni dengan penuh dengan air mata, minta Allah Ta'ala. Kerana kita tahu, kita sedar kita ni tak ada daya upaya apa-apa melainkan Allah lah yang nak letak kita di syurga atau neraka. Allah lah yang maha berkah untuk menentukan kita hari ini nak bersama dengan para nabi ke, atau dengan para orang kafir, dengan orang yang dengan sesat, yang orang yang diraka Allah Ta'ala. Allah yang boleh letak kita. Cuma kita hari ini harap kepada Allah Ta'ala, harap sangat-sangat. Ada sifat raja', ada sifat khauf, ada sifat harap dengan Allah Subhanahu wa taala, agar Allah terima amalan kita, Allah letak kita tempat terbaik di akhirat esok. Itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan apa kita harap ni Allah akan bagi kat kita, insya-Allah. Sekian sekadar tu pada malam ni, insya-Allah kita berhenti dulu. Kita akan sambung lagi pada bahagian D itu, insya-Allah pada kuliah akan datang, insya-Allah. Yang baik Allah Subhanahu wa taala, yang lemah silap ni kelemahan yang saya maaf. Wa bihi wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم إنا نعوذ بك من الريح الأحمر والدم الأسود والداء الأكبر برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والغلاء وخصوصا فيروس كورونا ما ظهر منها وما بطن ما لا يشفي غيرك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم سبحانك الله بحمدك والعصر